Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih untuk penonton yang pertama kali mengikuti talk show Cerita Orang Muda, satu talk show terbaru daripada Rakyat Times, khususnya untuk golongan belia di Malaysia, untuk bercerita tentang apa saja isu, masalah dan pengalaman mereka sebagai orang muda di negara ini. Jadi untuk episod yang pertama ini, saya ingin membawa penonton semua untuk bersama-sama kita menceritakan tentang satu perkara yang sebelum ini pada bulan lepasnya agak hangat, iaitu bajet 2015, apa yang kita dapat sebagai orang muda. Jadi bersama dengan saya pada hari ini adalah dua tetamu yang handsome dan sangat segar daripada hostnya sendiri. Okey, yang pertama daripada Raja Azraf. Beliau merupakan wakil daripada Akademi Belia. Selamat datang Raja. Terima kasih. Dan juga seorang lagi adalah penuntut law student dari UiTM Shah Alam, saudara Christopher Entry. Yes. Selamat datang Chris. Thank you. Okey, jadi kenapa saya memilih tajuk pertama ini sebagai satu bajet 2015? Kenapa tak ada isu lain ke, tak ada cerita lain ke daripada bajet 2015? Okay, saya pasti semua orang apabila sampai je waktu bajet, semua orang akan tunggu dan nak tengok apa yang mereka akan dapat untuk bajet 2015. Okay, contohnya kalau kaki tangan awam, mereka akan tunggu di akhir bajet bonus itu untuk tahu bonus, dapat bonus ke tak. Dan kalau untuk student dulu macam saya menunggu sama dia dapat ke tak voucher buku, tambah lagi ke tak dia punya nilai dia tu. Tapi untuk tahun ini ada sedikit pembaharuan ataupun sedikit perubahan yang mungkin kita nak bincang bersama, ya, terutamanya dari segi satu pelan transformasi belia negara yang diperkenalkan sewaktu pembentangan parlimen oleh Datuk Seri Najib Razak, ya, dan memperuntukkan sebanyak 320 juta ringgit untuk pelan transformasi belia negara ini. Jadi saya nak bertanya kepada saudara Raja berkenaan dengan bajet yang diperuntukkan khas untuk belia ini. Bila pertama kali you dengar benda tu, apa sebenarnya expectation you dan berasanya berbaloi ke tak 320 juta itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang muda ketika ini? Okey, sebelum tu selamat sejahtera dan Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput ke program ni. Okey, bagi saya tadi kita tengah cakap pasal bajet 2015 dan peranan orang muda dalam bajet tu sendiri. Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan dalam salah satu strategi untuk bajet 2015, strategi yang ke-6, iaitu bajet ini khas untuk belia. Pertama kali diberikan kepada belia di Malaysia pada tahun 2015 lah. Okay, bagi saya tengok kerajaan telah mula memandang serius peranan belia dan juga orang muda dalam memangkin pembangunan negara. Bagi saya 320 juta yang telah diumumkan dengan pelbagai untuk actually memangkin 4 sektor. Yang pertama ialah untuk pelan transformasi belia negara seperti yang saudara cakap tadi. Kedua, One Malaysia Youth City. Ketiga, skim perumahan belia, Youth Housing Scheme. Dan juga keempat, blueprint negara bersukan. Di situ pula kita tengok di bawah pelan transformasi belia itu sendiri kita ada 7 strategi. Okay, strategi-strategi yang telah diumumkan, macam dia nak kaji semula program latihan khidmat negara, menambah baik balik program rakan muda, mengukuhkan aspek kepimpinan melalui Akademi Kepimpinan Belia, yang saya rasa sangat baik untuk memberi exposure kepada orang muda ni sendiri untuk memimpin negara satu hari nanti, mempergiatkan program kesukarelawan belia melalui program IM4U dan memperkenalkan program MyCop. Yang kelima, menggilap bakat kesuawanan yang saya rasa juga sangat penting, memberi ruang entrepreneurship kepada belia dan orang muda untuk terlibat dalam perniagaan. Keenam, melaksanakan program agropreneur muda dari Fama. Dan juga yang terakhir, meningkatkan keupayaan dan kemahiran belia melalui program transformasi IKBN dan program coding bootcamp.
So saya nampak keprihatinan kerajaan dan juga pengumuman ini telah memberi akan memberi manfaat kepada belia dan orang muda dalam tempoh untuk melatih mereka menjadi pemimpin, melatih mereka untuk memacu negara pada di masa akan datang. Jadi tadi Raja ada cakap pasal plan transformasi belia, dan kemudian ada pasal One Malaysia UCT. Jadi bila dengar One Malaysia UCT tu, dalam otak saya tu macam, kita akan ada satu bandar baru tu untuk orang muda ni. Jadi apa sebenarnya One Malaysia UCT ni? Apa dia punya impact dia, dan apa sebenarnya yang orang muda akan dapat daripada UCT ni? Baik, pada mulanya bila saya dengar pengumuman One Malaysia UCT ni, saya terfikirlah, ini macam satu bandar belia je duduk ke kan, untuk belia, perumahan untuk belia ke, satu tempat yang sangat baru ke pembinaan dia. Dan kami dari Akademi Belia dipanggil untuk satu sesi perbincangan untuk One Malaysia UCT beberapa minggu lepas. Dan itu ialah mesyuarat pertama yang untuk membincangkan apa sebenarnya direction One Malaysia UCT tersebut, yang dipengerusikan oleh Tan Sri Dr. Muhammad Iwan Segar, Ketua Usaha Pembendaraan kita. Apa yang kami faham, One Malaysia UCT ni sebenarnya satu bandar yang ingin dibangunkan untuk bukan untuk belia sebenarnya. Dia punya vibrant is like a UCT. Tapi dia untuk semua rakyat Malaysia. Ya, betul. Dan masih dalam proses nak identify tempat mana yang sesuai, dekat mana nak buat dan apa yang tergandung. Masih dalam proses perbincangan. Saya faham ada setengah pihak yang mengkritik kenapa kena ada One Malaysia UCT, sangat absurd dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu merupakan satu inisiatif yang memberi peluang kepada belia. Mungkin dalam mesyuarat itu sendiri ada mengatakan belia boleh diberi peluang untuk memimpin, menjadi wakil rakyat di kawasan tersebut. So apa yang saya faham ialah untuk menjadikan satu bandar tu sangat vibrant dia macam satu bandar yang sangat cool. Jadi dia nak jadikan macam dia punya background tu macam orang belia punya ni lah. Pasti itu ialah tempat yang sangat remaja, bukan tempat tu dihuni oleh orang belia, tapi tempat tu sangat cool dan sangat orang nak pergi, dan yang berdekatan dengan institusi pengajian tinggi. Mungkin kita boleh cadangkan bahawa di tempat itu boleh diberikan sedikit mungkin inisiatif untuk memberikan perumahan belia mungkin. Tapi apa yang saya faham itu ialah satu tempat yang sangat vibrant, cool untuk belia. Konsepnya belia dan bukan untuk belia saja. Kan? Kalau kita fikirkan mungkin kalau untuk belia saja, nanti dia umur 40 dia kena pindah ke? So mak bapak tak boleh duduk sekali ke? Dan budak-budak kecil tak boleh duduk sekali. Tapi the concept is there. Mungkin cadangannya ada a few, mungkin Tanjung Malim, masih di peringkat awal lagi lah ni. Dan saya percaya dan kerajaan juga prihatin dan mendengar cadangan daripada rakyat. Belia-belia sendiri boleh memberikan cadangan. Saya rasa mungkin satu hari nanti kita akan tengok hasil daripada tempat tu. Dan juga dia cadangkan tempat tu mungkin letak, kita ada stadium untuk aktiviti-aktiviti belia dan kafe, tempat untuk beristirahat kan, lepak ke apa ke kan, macam apa yang orang muda buat. Okey Raja, di samping ada pasal belia One Malaysia UCT dengan plan transformasi belia, ada juga satu tiba-tiba pengumuman daripada Datuk Seri Najib berkenaan dengan MUET Band 5, di mana student, terutamanya lah saya difahamkan law student dengan medik kena band 5 baru boleh grad. Dan saya rasa saya berterima kasih lah, saya bersyukur lah sebelum kena. Tapi kesianlah dekat saudara Kes sebab dia still lagi tengah masih lagi belajar. Jadi saudara Kes ada menulis artikel berkenaan dengan band 5 tentang perkara ini lah. Jadi
Dan saya dah baca artikel tu dan kelihatan macam Chris tak berapa nak setuju lah dengan pelaksanaan tu. Jadi boleh tak Chris kongsikan apa pendapat Chris, kenapa rasa macam kenapa band 5, kenapa tak band 4 Okay. maybe? Yes, Kieran. Okay. First of all, I just want to say thank you for the invitations. Okay, actually the article that I have written is my concern if Band 5 tu they apply retrospectively to the graduates, undergraduates, just like myself lah, macam student lah. Tapi sebenarnya diorang dah hari tu diorang dah, I think they have confirmed it, diorang cakap diorang akan apply for the new intake, 2015 punya intake. In which kita orang selamat lah kot. Selamat lah setakat ni. So actually the article is about, you know, like, sebab kita tak dengar rumor pun benda tu akan happen. So it came as a shocking news to us. Sebab kita tak tahu lagi what is the proper plan of that thing. Contohlah kalau kita boleh nampak kalau PPSMI, dia buat 5 tahun then they change it again. 5 tahun they change it again. Because what we want is we want to see a proper plan, a future punya, what do you call it again? A long term punya effect. Bukan just like after 3 years, oh it doesn't work, let's change it again. Lepas tu tukar balik. So what is the proper plan? Because you need a proper plan before an idea can actually be executed. So supaya orang boleh nampak what we gonna do or what the government gonna do before the thing can actually happen. Because yang ni kita tak nampak langsung, kita just tengok oh it's gonna be band 5. It's not as easy as it seems because like myself lah, I'm lucky that I sekali jambit dan dapat band 4. I know that some of my friends yang ambil 2-3 kali, ada yang tak lepas sampai sekarang, ada yang lepas ambil 3 kali baru lepas. Those kind of people will suffer more. Sebab kalau kita tengoklah, kalau dalam first intake je atau first time yang ambil tu, yang dapat band 5 I think around like one or 2 people je. Like right now for my batch, I think my batch was around like 256, and there's actually like only 6 people who obtained band 5 time my batch. Out of 256. Cuma 6 orang je lah kalau di kalau yes. 6 orang je yang graduate. Tu pun tak tahu lepas ke tak yang subjek law yang lain. Okay, tadi Chris ada cakap pasal PPSMI juga. Dan kalau kita tengok PPSMI pun ada kaitan dengan bahasa Inggeris. Yes. Muat band 5 pun ada kaitan dengan bahasa Inggeris juga. Jadi kita lihat macam penekanan terlalu diberikan kepada penguasaan bahasa Inggeris. Tetapi bagaimana pula dengan penguasaan bahasa Melayu? Jadi kalau macam kita pun tahu kalau dekat mahkamah ke apa ataupun urusan rasmi kena guna bahasa Melayu. Jadi kenapa tidak ada lah pada kes lah, kenapa rasa macam kenapa government tak ada nak cerita pasal penguasaan bahasa Melayu ke, ataupun patutnya letak standard something untuk bahasa Melayu punya penguasaan tu? Bagi pendapat lah, I think it's more like this. BM is our main language, bahasa kebangsaan. So we use BM in our daily conversations. So I think that contohnya kalau kita nak implementkan benda yang exam oriented punya, such as muat, macam BM punya muat lah, something like that. I think, how do you say it again? I think it's really hard to actually to test someone proficiency in you know, based on test oriented punya benda. Contohlah kalau kita speaking test, it's only 2 minutes and you are judged by that. That is how good you are. If you're good, then you're good. What if time 2 something happen? If you are nervous, then it will affect you. Okay, in writing, you have to write like 2 essays for like 1 hour. What if you panic? You know, things happen. So I don't think that exam oriented punya test is applicable kalau if we want to determine whether that person is good at that kind of language, because it's something that more than that we have to learn, you know, like something kadang-kadang kita kena belajar daripada orang lain juga. So we have to get involved with people. We can use like macam contoh English kita boleh actually belajar dengan orang, belajar daily, pergi kelas tuition, but I don't think that it's necessary for us to take a test to secure an A contohnya, or band 5 or band 6 for one particular subject. So, jadi selepas pengumuman itu dibuat, ada tak apa-apa langkah ataupun inisiatif yang dibuat oleh fakulti Chris sendiri dalam nak membincangkan isu band 5 ni? Ada tak macam dipanggil ke untuk buat discussion ataupun mesyuarat ke apa ke? Setakat ni tak ada, but we did talk to the HEP, our Timbalan Dekan, and he told us that it's not finalized yet, but after I think a few 2 days after that, dia cakap it's only applicable for 2015 intake.
So which is a relief lah, because yang kita orang like my third year, I'm in a third year right now. Ada lagi yang senior, another sem, I think the sem ke-6 tu, ada orang lagi panic because of that. Because jadi bukan dia pula kat dia kena, orang. And plus I'm in the new batch tau, yang LW224 that we have like 4 years tu. We kena graduate sekali je terus. Kita tak ada macam 3+1. What if we cannot survive muat? Tapi semua subjek lepas. So do we have to take another like 1 year perhaps untuk ambil muat so that you can lepas band 5? Macam tu. And plus about the increasing, ada juga dia punya increase of the fee of muat itself. Dulu kan, I think my batch time 2011 kot. Okay. I think it was 60 something. Right now it's like 110. Dia naikkan. So yeah, that's another problem lah. Jadi agak-agak mungkin itu pun satu benda yang baru juga kita buat tiba-tiba macam yuran pun kena naikkan. Jadi itu sebabnya rasa kenapa cerita muat tiba-tiba dimasuk dalam bajet 2015. Sebab biasanya kalau untuk student ni kita tahu biasanya akan beritahu pasal voucher buku, voucher itu tapi tak dicerita langsung tiba-tiba pasal muat. Cuma kali tiba-tiba keluar pasal muat. Jadi orang pun macam fikir kenapa muat dalam ni kan? Jadi mungkinkah itu sebabnya dicerita dalam bajet sebab ada peningkatan to gain profit. I'm not sure sebab nak cakap lebih pun tak boleh, but for now maybe not. Maybe we can ask someone who actually drafted that thing to confirm. Okay, kalau macam untuk Rajis ni macam ni tadi Chris cakap setakat ni dia orang dah baru berjumpa dengan Timbalan Dekan untuk bincang untuk pasal ni. Jadi kalau macam Rajis tadi, Rajis dia cakap Akademi Belia dijemput untuk discuss pasal One Malaysia UCT ni. Jadi untuk di masa depan tu ada tak berapa rancangan daripada Akademi Belia yang orang muda kat luar sana pun rasa macam kita pun boleh join, kita pun boleh sembang sekali pasal benda ni. Baik. Ni boleh promote ke macam mana? Boleh. Tak ada lah. Boleh promote. Maksud saya baik, saya menyambut baik asas kerajaan yang mahu meletakkan Belia, bagi saya memberi tumpuan dan memberi perhatian kepada orang muda sekarang ni. Dan di Akademi Belia kami merancang untuk mengadakan round table discussion bagi Belia untuk membincangkan lagi dengan lebih holistik cadangan dan strategi yang telah dibentangkan. Bagi saya kalau bercakap kat luar dan mengkritik okay, it's fine, but kita perlukan satu penyelesaian, bukanlah maksud saya penyelesaian, dan kita bagi suggestion kepada pihak yang menjalankan tugas. Bagi saya kalau kita ada idea kita salurkan, kalau kita ada pandangan kita beri. Sebab apa yang saya nampak 49% ataupun separuh daripada rakyat Malaysia merupakan Belia yang merupakan juga generasi masa hadapan. Dan tiba masanya kita bukan dia akan jadi satu hari nanti bukan hanya salah satu aspek dalam bajet itu sendiri. Kita akan menjadi satu peranan yang paling penting dalam memacu transformasi negara. 2020 lagi 6 tahun. Mungkin banyak lagi perkara yang masih belum kita capai, to be honest. Jadi mungkin salah satu daripada caranya ialah kita memainkan peranan lah. So maknanya round table discussion adalah program yang terdekat lah yang insya-Allah kami akan kami telah merangka satu dan mencadangkan satu round table discussion untuk menjemput pihak-pihak yang berminat untuk bagi saya salah satu strategi lah bagi saya. Strategi untuk Belia, tetapi secara holistiknya bukan satu strategi tu saja untuk Belia. Yang lagi 6 pun perlu dibuat jugalah. Bagi saya lagi 6 tu juga berkait rapat dengan Belia, tapi orang Belia tak tahu. Betul. Orang-orang muda mungkin kata macam aku tak dapat ni lah, aku tak dapat tu, susah nak dapat duit. But benda sebenarnya ada. Dan kita sendiri yang tak dapatkan maklumat, mungkin maklumat tu tak sampai. Bagi saya perlunya satu saluran informasi dan diskusi lah. Alright, okay. So saya ucapkan terima kasih kepada Raja dan juga Chris kerana sudi hadir. Thank you. Untuk menjadi penulis kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang masih lagi bersama dengan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih
menonton rancangan pertama talk show Cerita Orang Muda ini, dan insyaAllah pada minggu depan kita akan bertemu kembali dengan cerita yang saya rasa agak panas juga, iaitu tentang gaji fresh graduate. Okey, jadi kalau ada sebarang soalan ataupun cadangan untuk talk show yang seterusnya, boleh hashtag Cerita Orang Muda dan terus tanya kepada host, dan kita akan bawa soalan itu kepada panelis pada minggu hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.